Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Alright. InsyaAllah Babu, hari ini kita dah datang balik untuk sesi pada hari ini InsyaAllah kita yes, kita akan bersama dalam sesi seperti biasa. Alright, Abang Abu nak just like sure that saya ada dekat Insta. Alright, Insta. So kita ni kena belajar Instagram. Hai Instagram. Kita macam belajar lagi lah. Tak apalah, kita belajar sikit-sikit. Nanti lama-lama kita jadi okay. Alright, Waalaikumsalam kepada yang semua. Alright, kita nak ada apa tu? Ada Instagram. Sekali kita ada Instagram dan kita juga ada Facebook. Alright, Facebook. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alright, semua best. Alright, hari ini seperti biasa tajuk kita adalah keteguhan kewangan. Sambungan daripada semalam. Alright, semua sihat Alhamdulillah, semua sihat. Semua orang sihat. Hari ni macam makan apa? Hari berbuka apa? Hari ni banyak lagi yang kita nak cerita, sambungan daripada semalam. Semalam kita belajar banyak benda. Hari ni Abang Abu nak kasihkan. Dan Abang Abu juga semalam ada cerita pasal kita macam mana nak buat kad kredit sendiri. Kita cerita benda tu semua. Hari ni kita nak juga sambung. Kejap lagi kita sambung. Alright, so kita macam tanya khabar dulu. Apa khabar semua? Alright, kita ada siapa ni? Syikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, so kita kena tukar tempat tu sebab dia tak nampak. Okay, Abu Hurairah. Alright, dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alright, Abu Hurairah, Waalaikumsalam. So, sihat semua? Saya harap semua sihat. Alright, sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Alright, sentiasa kita ni sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Alright, okay, itulah dia sedikit sebanyak benda-benda yang ada dekat sini. Alright, okay, terima kasih. Dan hari ni kita memang nak cerita banyak sikit. Alright, semalam kita cerita best. Hari ni kita nak cerita banyak. Dan tengah hari ni Abang Abu akan berada di AKPK Kuala Lumpur. Saya akan pergi KL. Tapi naik apa? Naik internet. Saya akan naik internet. Saya akan ada dekat AKPK ni. Alright. Okay, kita nak just bercerita sikit, bertanya khabar sikit. Dan hari ni Abang Abu teruja sebab hari ni malam ni saya ada satu program di US. Di US ni, the program dia kat US. Nampak sekarang kita duduk sini, kita boleh pergi mana-mana lah. Muhammad Ali, sihat tengok energy lagi sihat. Alhamdulillah. Terima kasih best. Kekalkan energy penting. Energy sangat-sangat penting, right? Dalam kita nak mencapai banyak benda, energy, right? Dan energy ni dia bermula dengan keceriaan dan juga senyuman. Senyuman ni dia memberikan energy, right? Senyuman ni dia memberikan energy, alright? Dan juga alright, yes, bila kita ni macam kita tak boleh tunjuk kesedihan kita, right? Apa pun sedih, jangan tunjuk. Kita ni macam sedih lah, macam apalah, kan tak mau, right? So jangan sekalipun buat benda tu, right? Sebab benda tu tak membawa apa-apa, right? So don't worry. Okay, Muhammad Hifzali, alright. Terima kasih kerana datang. Dan saya seperti biasa, kita belum share, betul? Saya belum share pada siapa-siapa. Jadi Abang Abu nak share sekarang. Kita nak kena share, alright? Okay, kat sini Muhammad Rohani, Assalamualaikum. Apa sound effect di lokasi? Apa sound effect? Ada sound effect Alright, saya ingat ada sound effect kat sini. Dia mungkin sebab ada benda-benda tu lah. Dia membantu ke? Dia macam tak sedap. Ada banyak bunyi. Okay, let me just like check what's going on.
Mungkin sekarang saya dah alright, kita dah buat something. Alright, okay, terima kasih kerana datang. Dan kita nak buat seperti biasa. Abang Abu suka share dulu. Kita nak share kepada member-member kita ni kan. Member-member kita ni, alamak, kita tak sempat nak share sebab saya dah live dekat iPhone ni. Yang ni dia memang share dia macam tak best. Like tak apa, kita tengok. Sebab hari ni Abang Abu lambat sikit. Okay, so lambat sikit, tapi saya nak anda juga boleh share. Alright, okay, ada bunyi. Alright, better, bagus. Terima kasih kerana bagi saya feedback. Kipas ke? Kipas tu kat depan. Sebab tempat ni saya buat dekat luar tau. Dia kalau dalam bilik dia lain, tapi kita tak nak kacau bilik-bilik tu semua. Like tak nak, saya nak macam biar open sikit. So saya dekat tempat yang open. Alright, okay, kipas, betul. Pandai. Semua diorang ni pandai belaka. Alright, saya ni nak buat apa lagi? Saya macam banyak tau nak macam buat saya nak macam tunjuk-tunjuk sikit kan, benda-benda yang kita boleh buat dalam Facebook. Dan hari ni jangan lupa pukul 3.30 saya akan berada di AKPK. Saya akan cerita pasal comeback. Ni dia. Alright, kau tengok benda ni, poster ni kan. Ni dia. Alright, comeback. Saya dah buat satu poster yang cantik ni. Alright, so kita akan buat comeback pukul 3. Alright, so saya akan berada di mana tu? Ni tempat ni. Ni nampak ni. AKPK. Saya akan berada di AKPK pukul 3.30. Jangan lupa sebab benda tu memang best sangat. Alright, it's open to public. Semua orang boleh datang share lah benda untuk kita. Saya letakkan situ supaya saya tak macam terlupa. Alright, okay, right, cantik. Alright, so title dia comeback. Macam mana kita nak buat comeback? Itu later. Tapi hari ni kita nak sambung balik kan. Sambung balik yang kita dah belajar selama ni kan. Kita belajar beberapa hari ni, Alhamdulillah. Alright, better. Nur Azizaz join. Alright, okay, so yang dah join ni kita macam tak welcome dia pula hari ni. Macam tak best kan. Kita nak welcome semua. Kita welcome semua sekali dengan sorakan bicycle. Dan juga kita nak buat DJ. Alright, itu untuk anda semua meraihkan kehadiran anda ke program ilmu apa? Ilmu wang dunia dan akhirat. Kita tak nak ilmu tu hanya kat dunia, tapi ia nak juga bantu ke akhirat. Alright, itu dia. Saya nak just check ada tak soalan. Ada kadang-kadang ada orang hantar soalan. Alright, so bagaimana keadaan? Nak tak kita start dengan apa-apa soalan dulu supaya saya boleh berikan anda macam some soalan. Alright, kalau anda ada soalan boleh bagi pada Abang Abu sekarang supaya kita boleh actually sampaikan benda ni. Saya boleh jawab soalan anda dulu sebelum saya buat benda lain. Sebelum Abang Abu nak buat benda lain, Abang Abu nak jawab dulu soalan supaya at least kita tahu, alright, saya boleh macam jawab banyak soalan. Sebab saya ni suka jawab soalan. Sebab saya suka jawab soalan ni sebab dia macam best. Dia macam best sangat bila kita jawab soalan orang kan. Saya rasa seronok. Alright, kita ada Rafida Aslam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada semua yang sanggup datang tengok Abang Abu ni kan. Kalau Abang Abu ni macam handsome putih sikit tak apa, ni gelap pun tak apalah. Korang yang datang, terima kasih. Saya nak bagi anda tepukan sebab saya suka tepuk bagi anda sebab awak datang hari ni untuk kita support dan belajar something. Jadi saya nak mulakan dengan ada tak soalan yang awak nak tanya. Lepas tu kita akan sambung apa ni? Keteguhan kewangan kat atas ni, nampak? Keteguhan kewangan. So kita akan cerita pasal benda tu. Kita akan sambung daripada yang semalam. Alright, semalam saya cerita banyak dan saya juga bagi macam mana kita nak buat apa? Nak buat credit card. Ingat lagi? Hari ni anda berpeluang juga. Saya nak kasih tunjuk benda ni. Alright, okay, saya ada buat webinar. Alright, 5 hari bulan 5, 20 webinar bina kad kredit ataupun kredit kad sendiri. Alright, percuma tapi dia lebih kepada preview macam mana nak buat. Alright, kredit kad sendiri. Apa kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Jadi benda tu pada 5 hari bulan 5
10.30 hingga 11 lebih sikit lah untuk saya nak bagi tahu apa benda Allah tu, membina kredit kad. Kenapa orang kaya ni dia manipulasikan benda tu. Jadi jangan lupa juga untuk bersama. Siapa yang nak benda tu dipersilakan untuk register dekat mana. Saya actually dekat Facebook Abang Abu ni kita ada link untuk webinar untuk anda. Itu webinar saya tak buat dekat public ni sebab dia leceh. Kalau public ni dia tak faham benda tu, it's going to be like very difficult, right? So saya tak nak buat benda tu kat public. Dia lebih kepada kita like really do something yang untuk orang, alright? Mungkin saya letak benda ni kat atas. Alright, so apa khabar semua? Apa khabar anda semua? Alright, sihat sihat adakah okey ni? Ni ada soalan. Oh, ni dah kena turun bawa sikit. Alright, bagi mereka yang nak invest sana sini, how to track? Kita hire fund manager. Buat apa nak fund manager? Melainkan awak ni adalah like a company yang memang investment company yang memang buat fund, then you kena hire fund manager. Tapi kalau kita nak mereka yang nak invest sana sini tu, apa yang sebenarnya dia nak invest tu? Kita nak tahu juga apa dia nak invest. So sebab tu pada Abang Abu datang belajar. Right, benda yang saya rasa paling penting untuk soalan tadi adalah belajar. Alright, kena dapatkan ilmu supaya kita tahu. Dia sebenarnya kalau nak tunjuk, saya boleh tunjuk satu untuk anda macam nampak sedikit. Kejap. Saya tengok ada tak benda tu, saya tak ambil ke tadi. Alright, awak tengok benda ni. Ini sebenarnya adalah untuk kita nak tahu pasal apa tadi? Pasal investment, nak melabur. Dia tak perlu fund manager. Awak tahu benda ni, benda yang tengok pusing kan. Ini kalau awak tahu benda ni, memang dah pandai. So ini adalah satu benda yang Abang Abu cipta, nama dia money engine duit. Macam mana kita nak faham engine duit? Sebab bila kita ada engine duit, that's the best. Alright, saya dengar sambil lihat wanita work from home. Alright. Okay. Sebab mungkin dekat IG ni dia kurang nampak tau. Dia kurang nampak benda-benda yang saya tunjuk ni. Tapi insyaAllah lepas ni kita akan cubalah buat something dekat IG juga. Alright? Okay, anyway. So inilah yang saya nak tunjuk. Sebab ini benda yang boleh menyelamatkan bagi mereka yang nak melabur. Alright? Dia invest sana sini, dia tak tahu macam nak track. Ini dia. Ini nama dia engine wang yang Abang Abu dah ciptakan, dah boleh track. Dia track dan awak akan rasa sangat teruja sebab benda tu sangat efektif. Alright, dia sangat efektif dalam kita cuba nak menguruskan kewangan. Alright, bukan menguruskan, maksudnya pelaburan lah. Bila kita ada pelaburan so that's the best one of my best product. Kalau saya cakap itu adalah salah satu produk Abang Abu yang terbaik lah, sebab dia diilhamkan dan awak tahu tak, benda tu dapat anugerah dekat luar negeri. Alright, saya dapat anugerah dekat satu convention di mana saya hanya menunjukkan benda ni. Alright, untuk mendapatkan satu tepukan, orang semua bangun dia. Memang dahsyat benda tu. Saya ingat lagi, saya macam teruja. Alright, okay, so itu sebenarnya kena belajar, right? Tapi yang dah mula kan, yang dah mula dengan FE30. Siapa yang belum mula lagi FE30, saya tak tahulah nak cakap apa. Awak ikut Abang Abu, kalau awak tak mula buat benda-benda macam tu, awak tak akan dapat apa-apa yang efektif. Maksudnya, kita boleh dengar, faham, whatever. Tapi kita mungkin tak dapat kesan dia sebab awak tak buat benda yang Abang Abu suruh. Bila awak tak buat benda yang Abang Abu suruh, memang tak akan dapat apa-apa, right? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita tengok di sana dan sini. Saya ada beberapa orang kat sini. Waalaikumsalam. Alright, kita tepukan bagi semua yang ada dekat sini. Kita bagi tepukan. Alright, kita bagi tepukan. Alright, saya sedang actually bersiaran di Facebook Abang Abu Mekanik Wang, supaya kat situ awak boleh live dengan Abang Abu. Yang lain tu macam Abang Abu, my profile tu saya just like saya just like share, right? Just share my video kat sana. Tapi kalau nak involve, you can just go to like Abang Abu Mekanik Wang, my page. Dekat page yang saya selalu buat benda ni, alright? Pada masa ini, alright, ni ada soalan pada masa ini, EPF offer pencaruman boleh membuat pelaburan unit trust. Bagus option, tetapi tak tahu nak pilih produk mana. Betul? Sebab tu kena ada satu, kata orang tu, you kena faham sikit apa unit trust tu and stuff like that. Kalau kita tak, then a bit difficult. Alright, okay, ada orang nak tanya ni. Alright, Nur Azia, okay, dia nak pergi live. Alright, mungkin orang dekat Facebook ni, dekat apa ni, dekat di sini kan, di IG ni, diorang boleh pop up and tanya question. Alright, itu kita bagi kelebihan kat sana. Alright, so soalan tadi, dia memang, alright,
Tapi masih kita perlu tahu apa yang kita nak melabur. Sebab kita tak boleh melabur dalam benda yang kita tahu. Unit trust, yes, it's good. However, sometimes when bila kita nak duit tu pada masa tu lah mungkin harga dia tak betul dan sebagainya. Jadi kita kena faham bila kita buat unit trust tu kita ada satu perancangan, alright? Kita kena ada perancangan dan sebagainya. Okay, clear ke clear So benda tu sangat penting dan nampaknya kita ada sedikit isu kat sini untuk IG. Saya terpaksa buat something untuk IG ni. Alright. So saya cubalah. Kita buat macam sengit sikit boleh. Jangan marah IG. Hari ni kita sengit sikit dan gelap sikit. Nanti saya putihkan balik. Anak saya dia pegang je dia putih. Aku pegang dia tak putih-putih pula ni. Aku pun tak tahu macam mana dia buat. But anyway, alright, kita nak masuk bab hari ni, bab yang kita nak cerita pasal keteguhan kewangan seterusnya. Alright, keteguhan kewangan yang kita dah belajar 5 benda, alright? 5 benda yang kita dah belajar. Waalaikumsalam. Okey, Kak Asna ada kat sini. Waalaikumsalam. Alright, dan juga Hilmi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita nak meneruskan. Alright, siapa ni? Fika, dia cakap maaf lambat join. Tak apa, dia tak ada benda yang lambat. Kita belum mula pun. Saya belum cerita apa pun. Hari ni kita masuk hari yang ke-14 tau. Hari yang ke-14 kita dah mula betulkan banyak benda. Siapa yang ikut daripada first, yang tak awak kena balik tengok balik. Sebab awak akan belajar banyak. Percayalah cakap Abang Bu, ilmu yang saya kongsikan dengan hati yang ikhlas ni insya-Allah akan memberi manfaat yang luar biasa kepada anda kalau anda betul-betul follow, betul-betul ikut, alright, supaya dapat benda tu. Sebab tu saya tekankan sekali lagi, jangan macam dengar-dengar tapi tak buat. Alright, saya nak terus bagi benda ni tau. Sebab kalau awak tak tahu memang rugilah. Pergi dekat abangabu.com ni, alright, pergi dekat abangabu.com, alright, abangabu.com, pergi cek. Alright, FE30 tu, ingat tak FE30 yang Abang Bu cakap? Alright, saya tulis juga lagi supaya nanti awak macam cakap apa sah Abang Bu tak cakap pun. Ni aku tulis ni. Ni dapatkan benda ni, right? Dapatkan benda ni sebab benda tu penting, right? So awak pergi cek, alright? Cek benda ni. Cek benda ni dan join terus sebab benda tu dia sangat membawa kebaikan, alright? Kebaikan pada anda, alright? Sebab ramai orang dia tak start ataupun dia bukan tak start, dia tak tahu mana nak start. Apa nak buat ni? Nak dalam keadaan ni. Itu adalah permulaannya. Alright, financial excellence 30 hari, alright. That means persediaan kewangan 30 hari, alright, yang kita akan buat belajar benda tu, alright. Okay, now saya ada masalah dengan IG. Sorry, yang IG saya ada masalah sebab benda tu I don't know, I just leave it. Kalau dia off tanpa sengaja, minta maaf sebab saya masih lagi belajar pasal IG ni. Aku pun tengah ambil masa nak belajar benda ni. Alright, now kita mula terus. Kalau kita 5 benda, hari ni Abang Bu nak bagi lagi 5. Dan last kali saya nak bagi satu formula get rich. Hari ni kita ada special. Saya nak tulis macam mana nak get rich dan saya ada formula get rich. Ini saya kena, awak kena, kata orang tu, get others know. Alright, share dengan orang lain. Ni formula yang Abang Bu nak bagi. Saya tulis kat sini. Alright, formula dia, alright, GETRICH. Yes, this is one formula that I'm going to talk today. Alright, inilah satu formula saya nak just talk pada hari ini. Alright, kejap lagi. Jadi bawa member-member siapa-siapa yang mungkin nak jadi kaya ni kan. Alright, bawa dia orang sebab saya memang nak kasih hari ni benda ni. Formula get rich, babe. Macam mana kita nak get rich? Itu last kali. Jadi kena tunggu sampai the last. Selepas kita dah habis 5 lagi yang saya nak sampaikan, then kita akan meneruskan kita punya sesi. Alright, now sekarang setelah kita nak pastikan 5 benda yang semalam saya cerita, ni adalah benda yang ke-6 kita kena tengok, kita kena semak supaya kita ni tahu, kita ditegur kewangan kita. Yang saya tulis, semalam saya tulis juga. Saya ni kadang-kadang tak tulis, saya lupa. Saya ingat saya kena tulis. Jadi sama juga awak. Kalau nak dapat maksimum daripada Abang Bu, insyaAllah, alright, pastikan, alright. Okay, now. So, ni Hilmi dia cakap, dia banyak manfaat FU untuk membetulkan kewangan. Terbaik dia cakap. Alhamdulillah, alright. So dia dah join lah tu kan. Dia dah tahu dah. Alright. Okay, now. So semalam saya dah bagi 5. Sekarang saya nak bagi lagi 1. Alright. Yang ni sebenarnya dia memang satu benda yang semua orang lah, semua pakar-pakar kewangan ni dia cerita, alright. Dia cerita mengenai 6 bulan. Alright. Jadi kita nak semak dalam hidup kita, dalam diri kita, ada tak kita ni dah siapkan 6 bulan. Alright. Untuk kita macam 6 bulan ni, dia macam bagi kita some confidence.
Saya dah cerita yang 2 tahun tau keteguhan tu kan. Tapi untuk permulaan ni kita nak fokus pada 6 bulan. Ada tak 6 bulan tu yang kita dah siapkan? Yang dah siapkan. Kalau dah ada, cantik. Kalau tak ada, that's one of kita punya goal. Macam mana kita nak dapatkan 6 bulan tu? Alright? So itu adalah yang kita perlu pastikan untuk keteguhan. Kalau kita belum ada 6 bulan, kita tak teguh. Alright? Kita punya kewangan tak teguh. So bila ada tak ada 6 bulan, kalau melabur pun dia tak macam correct way. Dia bukan cara pelaburan yang betul. Kalau tak ada 6 bulan simpanan, maka awak sedang mengambil satu risiko yang sebenarnya tak baik, tak bagus lah. Kalau macam Abang Bu cakap, dia macam tak best. Kalau ada 6 bulan, tak ada 6 bulan ni, dia memang tak best. Alright? So sebab tu 6 bulan tu adalah satu benda yang Abang Bu nak, alright, kasih supaya dia bengkok-bengkok pula lah. Aduh, okey lah, kasih macam ni lah. Macam ni. Jadi kau tengok aku juga. Kan, sebab saya tengok sini, nanti orang confuse apa yang sebenarnya berlaku. Saya kena buat sesuatu untuk mengatasi problem, insyaAllah, dalam sedikit masa. Alright, now, jadi yang tu adalah yang ke-6, untuk memastikan 6 bulan. Tak ada 6 bulan, tak teguh, babe. Tak teguh. Kau cakap apalah, kau terror macam mana pun, kalau 6 bulan simpanan kau tak ada, memang tak teguh. That means bangunan yang rapuh, anytime boleh collapse. Gempa bumi sikit, collapse. Gempa bumi sikit je collapse. Tak boleh. Ataupun ada orang berjalan pun dia boleh collapse. Jadi jangan, alright? Jangan. Formula Get Rich ni, jom. Alright? Memang Formula Get Rich ni memang nice. Alright? Okay. Dan seterusnya, apa yang perlu kita nak juga check. Kalau semalam Abang Bu cerita pasal LHDN, betul? Cukai kan, kita dah check sama ada tak cukai ke whatever yang stuff like that, supaya kita pastikan kita tak terkena. Dan mungkin ada masa yang tak betul kita kena, habis babe. Macam Abang Abu cerita semalam kan, apa yang jadi pada aku sebab LHDN, alright, sebab kita tak semak. Alright, sama juga dalam satu lagi perkara. Apa dia? Satu lagi perkara ni dia mengenai macam ada tak kes, kes terhadap kita. Kadang-kadang kita tak perasan dia akan ada kes yang mungkin disebab tu masalahnya banyak. Mungkin masalah bank, masalah hutang, ataupun mungkin kita dimufliskan, atau like whatever, banyak benda ni. Jadi kita nak pastikan kita ni clear daripada benda-benda tu. Sebab benda ni saya dapat bila tau. Ada sekali tu saya ada company, adalah few companies, dan salah satu company ni saya ada partner saya, dan like partner saya dia uruskan, sebab Abang Abu tak adalah involved dalam company. Aku malah nak involve. Aku ni memang nak fokus pada benda yang aku buat ni. Jadi benda-benda tu saya tak involve. Alright? Apa berlaku? Dia telah buat satu satu deal di mana seorang pekerja ni kan, kita ambil dia, bagi dia some position. So tapi disebabkan ada something yang dia tak buat tak betul ke apa, so my partner dia cakap okay, dia terminate. Dia terminate orang tu kan. Terminate orang tu. Tapi orang ni, sebab dia ni mungkin dia macam dia mungkin dia dibagi tahu oleh orang lah, lawyer lain kan. So dia cakap kita tak bayar dia gaji dan like yang proper. Lepas tu kita tak warning dia, dan kita berhentikan dia. Jadi dia pergi mahkamah babe. Dia pergi mahkamah, dan saya pula aku sibuk berjalan je. Member aku pun dia like tak tahu. After that baru dia tahu. Okay, dia dah pergi, dan bila saya tahu sebab masa tu saya ada kena buka akaun baru dekat lagi satu bank. Kena buka akaun baru, dan bila pergi dia cakap, Abang Abu, nama Abang Abu ada dekat Sitos lah. Apa benda, apa masalah Sitos ni? Maksudnya Sitos ni adalah tempat yang like dia dah, maksudnya saya ada kes. Dia saman, kes saman. Dia orang saman, sebab bukan saman saya saman company, tapi since company tu kita lah director, jadi kita kena saman. Jadi bila dia saman, saya tak tahu benda ni. Jadi saya pergi dekat CIMB, saya nak buka akaun, dia cakap tak ada. Lepas tu saya check dekat Sitos, ada saman. Lepas tu baru saya telefon member, saya tanya, dia pun tak tahu, apa salah ada saman. Dia pergi check, dan masa tu memang sebab disaman tu dia akan dimasukkan dalam Sitos. So itu menjadikan saya macam, apa ni kan, lalas kes tu kita terpaksa, walaupun kita on the right track, tapi orang boleh jadikan kita macam tu. Kita tak ada salah tau, tapi bila orang tu dah submit kes tu dah pergi mahkamah, nama kita atau as a defendant tu kita akan juga terbabit. Jadi semua benda ni akan ada dalam Sitos, dari bank ke mana-mana dia boleh akses. Jadi member saya, alamak, dia buat macam ni, dan lala kita pergi jumpa lawyer, like so another nearly like 30,000 tau, sebab bila you nak buka kes dia ada fee. Jadi dia tu dia dengar cakap orang, dia konon-konon nak claim daripada kita orang dekat 100,000 lebih, dia nak claim lah konon-konon.
Jadi dia dengar, dia pun bayar 5-6 ribu dekat lawyer dia, lepas tu dia kena bayar 23 ribu juga lawyer, sebab dia buka case dia ada price kan. Jadi kita members ni terpaksa lah kan, so, silap dia. Jadi dia cakap okey tak apa, dia kena juga. So dia pun engage lawyer dan kita akhirnya kita menang. Maksudnya dia tak ada case, dia hanya rugi. Tapi kenapa saya bagi tahu benda ni? Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu, tapi mungkin nama kita ada dalam satu-satu benda. Jadi adalah bagus kalau kita buat check. Satu, kita check sikris kita. Second, kita check credit report kita. Like kita check credit report kita, sikris kita, dan kita check juga sitos kita. Alright, tengok ada tak apa-apa yang kita mungkin terlupa. Sebab benda ni sangat penting. Ramai orang tak tahu benda ni. Sebab saya rasa benda tu juga menjadikan kita lebih kuat, teguh, right? Kita tahu, dan kita betulkan balik. Jadi bila saya pergi dekat bank cakap minta surat daripada lawyer, dan lawyer, saya telefon lawyer untuk dapatkan surat untuk bagi tahu ini bukan apa-apa kes. Ini bukan kita saman, kita tipu, tak. Ini adalah orang jadi benda tu kena review pula. Bank kena hantar pada management dia tengok dan sebagainya. Macam-macam babe. Ini menjadikan mungkin proses kita ada projek baru disebabkan kelewatan kita buka bank dan sebagainya, menjadikan kita hilang. Jadi sebab tu ini adalah satu benda juga kita perlu check. Alright, jangan ambil mudah tau benda ni. Kadang-kadang kita ingat tak ada. Hari ni dengan keadaan internet yang terdedah, orang boleh ambil maklumat kita, orang boleh buat macam-macam. Jadi kita perlu pastikan kita tak tertipu. Alright, benda tu sangat penting. Okay, then seterusnya kita nak juga tengok dari segi saman-saman lain. Trafik, ni biasa dia, saman trafik, letak kereta, parking, gedebak-gedebuk. Sebab dekat Singapore, kalau kita tak jaga betul-betul benda ni, dia boleh menjadikan kita macam, like last minute kita punya nama ada dekat mahkamah. Apa benda ni? Padahal trafik je. Kita macam tak bayar duit trafik, terlupa. Jadi benda-benda ni saya nak anda juga pastikan awak buat benda tu. Dan apa maksud benda ni juga adalah nafkah. Kadang-kadang kita cerita pasal bab dunia ni, kita terlupa bab akhirat. Adakah kita memberi nafkah kepada anak, orang yang diamanahkan oleh Allah untuk kita jaga? Ada tak kita bagi nafkah yang betul? Cukup tak nafkah tu? Itu yang kita nak kena tengok dekat sini. So dalam kita nak memastikan keteguhan, Allah akan teguhkan kewangan kita kalau kita teguhkan nafkah. Maksudnya pemberian nafkah yang patutnya kita bagi. Anak-anak kita, suami kita, isteri kita, suami kita pula, isteri kita. Alright? Dan juga kadang-kadang kita mungkin dalam keadaan hari ni orang bercerai dan whatever, kita pastikan ada tak kita bagi nafkah kepada bekas isteri kita dan sebagainya. Jadi benda ni juga kita perlu kita kena kena pastikan supaya kita tak ada ketunggakan. Sebab ini adalah something yang kita juga tak ambil berat. Kadang-kadang ini tak ambil berat dan kita buat macam tak nampak lah. Ada orang buat tau, dia macam lantang, kau pun okey apa, kaya apa. Tapi nafkah ni adalah pemberian. Suami kena bagi, sama ada isteri dia kerja ke tak kerja ke, di rumah ke, ini memang nafkah betul kena bagi. Jadi kalau kita tak buat benda tu, maka kita tak teguh kewangan kita. Awak akan rasa kewangan kita ni menjadi macam tak teguh. So that is true, right? So saya nak anda pastikan awak check juga benda tu. Alright, pastikan ada tak? Ataupun kadang-kadang kita macam terkurang. Tanya isteri, duduk tanya isteri, cukup tak apa yang saya bagi? Cukup tak? Alright. Ambil berat sikit, tanya cukup tak? Anak-anak, tanya anak-anak, cukup tak engkau punya perbelanjaan ni? Sebab ini semua amanah yang kita perlu pastikan mereka ni gembira, mereka ni dia rasa macam cukup, dia orang tak rasa macam tak cukup dan sebagainya. Clear ke clear? Sebab benda ni adalah benda yang kadang-kadang kita tak ambil berat, dan dia sangat berbahaya kalau kita tak actually ambil berat lah. Jadi benda tu juga kena awak fahamkan. Alright, so inilah antara paksi keteguhan kewangan. So kita nak keteguh kewangan kita, inilah perkara-perkara asas yang kita perlu juga di samping apa yang Abang Abu cakap tadi. Alright, kalau nampak yang tu lebih bersifat keduniawi, right? Tapi yang ni memang kita kena ada hak, sebab dia ada bersangkut paut dengan ilahi. Dan kita kalau boleh memastikan anak-anak kita, isteri kita, cukup kewangan kita, mereka gembira, mereka bersyukur, mereka rasa sangat best, maka Allah akan teguhkan kewangan kita. Kadang-kadang ada orang ingat nak bagi isteri, nak bagi anak-anak ni macam benda yang berat, kan? Dia macam jangan, bagi, sebab Allah akan teguhkan kewangan kita. Percayalah cakap ni, right? Percaya sangat, sebab awak kena buat. Awak nak rasa benda ni, awak kena buat. Jadi pastikan awak buat benda tu, right? Okay, now
Lagi satu yang saya nak tekankan adalah, mungkin awak cakap saya ni apa ni abang Abu, mentang-mentang abang Abu ajar kewangan, awak promote lah produk awak. Like saya promote ke tak promote, benda tu betul. So bila benda tu betul, aku kena bagi tahu, cuk. Yang seterusnya, untuk menjadi keteguhan kewangan yang luar biasa adalah kita perlu menuntut ilmu kewangan. Kita perlu ada ilmu kewangan. Macam awak belajar ni, nampak? Banyak tak awak belajar? Yes, banyak. Saya tahu. Kalau awak betul-betul kan, macam ada Kak Asna lah, Hilmi ni, Oshin Kak Oshin. So benda orang-orang ni yang selalu ikut Abang Abu ni, orang insya-Allah dia memang dah nampak perubahan. Sebab ilmu lah yang akan mengubah hidup kita. Kalau tak ada ilmu, awak tak akan mengubah hidup awak. Kan? Contohnya ada orang cakap ada masalah masa. Jadi dia kena ambil ilmu pengurusan masa supaya dia boleh better dalam mengurus masa dia. Jadi sama juga. So setiap benda ni ada ilmu. Jadi kewangan, nak better kewangan, kena cari ilmu kewangan. Kena buat, sebab tu Abang Abu dah siap ni, nampak ni. Nampak ni. FE30 ni, nampak ni. Ni. Nampak ni. Pergi www.abangabu.com tu, pergi. Ya Allahu Akbar. Pergi. Awak takkan sikit pun rugi. Right? Awak akan sangat untung, brothers and sisters. Come on, listen to me. Bulan puasa ni aku bagi tahu, benda ni adalah something yang very good cleanse. You cleanse your finance. So every single day ada satu benda yang awak buat untuk awak cleanse your finance supaya jadi lebih mantap. Alright? So take the opportunity, sebab dalam kita menjadi teguh kewangan ni adalah kerana ilmu. Kalau tak ada ilmu kewangan, awak tak teguh. Anytime people can cheat you. People can actually kenapa Abang Abu tahu? Sebab saya dah kena banyak kali. Kan? Sebelum ni. Kenapa hari ni Abang Abu macam, boleh keluar itu formula boleh keluar benda-benda ni. Sebab pengalaman aku, babe. Pengalaman ditipu 400,000 dengan Mak Saleh, seorang yang cakap apa benda energi aku pula, duit member pula invest kat Abang Abu, cakap okey kita masuk. Lepas 2 minggu dia nak dapat duit tu 2 bulan, babe. 2 bulan dia jadi member whatever and stuff like that. Lepas tu 2 minggu hilang dan tak boleh jumpa dia lagi. Alright? Dan akhirnya kita rasa macam, sebab apa? Kita tak ada ilmu. Alright, saya tak ada ilmu masa tu, ilmu pelaburan macam mana. Pelaburan tu ada, tapi kita nak macam, dia adalah sindikatnya pelaburan. So macam mana kita tak faham benda tu masa tu. Jadi kita buat kesilapan. Nampak tak? Sebab tak ada ilmu. Sebab tu ilmu tu penting. Alright, ilmu tu penting. Cuba ada ilmu masa tu. Mungkin saya tak terlibat. Kan? Mungkin saya tak terlibat. Saya faham. Tapi sebab saya tak faham, saya lebih kepada benda baru lah aku nak invest lah. Kan? Lepas tu kita pula tak ada duit, ada separuh. Dia 400,000, ada separuh. Dia kena jumpa lagi member ni. Sekali semua dia saw. Lala saya terpaksa minta slowly settle semua kawan-kawan saya punya So that is a learning yang saya tak nak awak lalu. Saya tak nak awak actually terlibat. Sebab tu yang adik-beradik yang selalu dengan Abang Abu kan, dengan Abang Abu, yang adik-beradik Abang Abu ni, selalu diorang akan WhatsApp saya, diorang tanya Abang Abu macam ni kan. Saya akan bagi jawapan yang sebab tu kena jadi dalam circle adik-beradik. ada juga mungkin dia ada ni nak cerita tak nak? Bolehlah cerita sebagai satu pengajaran, tapi kita tak mau bagi tahu nama. Tapi pengajaran, right? So pengajaran ni tak apalah, orang tak tahu siapa kan. Dia macam ni, dia dapat satu message, dia cakap dalam email tau. Dia cakap, ni adik-beradik tau, adik-beradik maksudnya dia dah belajar dengan Abang Abu, tapi nampak emosi ni kadang-kadang boleh menukar kita. Jadi dia dapat email, dia pun hantar WhatsApp kat saya. Dia cakap, Abang Abu, dia cakap macam ni, Abang Abu, jangan beritahu orang lain. First kali aku pun, apa hal ni? Dia WhatsApp, jangan beritahu orang lain. Apa hal yang tak beritahu? Apa benda yang aku nak? Apa masalah kan? Saya WhatsApp balik. Dia tanya, Abang Abu, saya telah dipilih untuk menerima 27 million. Saya telah dipilih untuk menerima 27 million daripada satu kerabat diraja dekat London. Dan saya, bang, ini adalah rezeki saya yang jangan cakap dengan siapa-siapa, bang. Abang Abu je saya bagi tahu. Jadi Abang Abu jangan cerita dengan siapa-siapa. Dia sungguh-sungguh tau, dia WhatsApp kan. Aku cakap, okay, so apa awak buat? Saya tanya dia. Diorang semua dah ada, sebab dia nak proses kan. Dia cakap benda tu kena proses. Jadi untuk pemrosesan tu, dia minta pasport, akaun semua, supaya dia nak pastikan semua. Dia check tu, tulis atas nama kita dan sebagainya. Saya dah hantar, dia cakap.
Okey. Nak hantar Alright, bagus. Lepas tu apa lagi next? Itulah abang Abu sekarang sebab saya saya nak hantar duit. Sebenarnya saya nak hantar 6,000 sebab dia orang minta 2,000 ke 1,000 lebih dulu sebagai untuk satu registration. Lepas tu dah register, dia akan hantar surat tu untuk bagi kat kita. Lepas tu baru kita tambah lagi 15,000 untuk dia punya proses untuk datang ke sini. Jadi sekarang itulah saya nak hantar 5,000 no 6,000 duit Malaysia. Itu yang saya telefon WhatsApp abang Abu nak tanya kan. Nak tanya ialah cara yang mana hantar bagus sebab saya takut duit tu tak sampai kan. Dia tanya. Aku kan kesian tau. Saya kesian tengok akak tu kan. Dan lala kan, saya tak sampai hati tau. Saya cakap dengan akak tu, akak ni kan bodoh nak mampus. Saya cakap biar dia sentap sikit. Biar dia sentap. Kalau tak dia tak sentap tau. Saya nak cakap, Kak, akak ni bodoh nak mampus. Akak boleh tak delete email tu? Akak duduk diam-diam boleh? Macam tu je kontak. Macam tu je kontak. Dan akak tu macam, kenapa abang Abu cakap macam tu? Ni bodoh, ni orang bodoh je yang akan hantar. Kalau akak hantar duit ni, memang duit tu akan habis. Dan jadi dia macam tersentak. Lepas tu dia cuba cari lalas, dia memang tak buat benda tu. Jadi dia terselamat. Sebab kita nampak benda tu macam, takkanlah orang macam ni. Hello, dekat luar sana orang ada. Orang benda-benda macam tu pun orang percaya. Sebab tu banyak scammer. Hari ni scammer semua menggunakan benda-benda macam tu, babe. Kan, benda-benda yang emosi sangat. 27 million, babe. Tak emosi kau. Mesti emosi. Lepas tu dia punya ayat. Kau tengok dia orang punya ayat tu dahsyat. Sebab tu awak ni kena ada ilmu. Orang ilmu kewangan yang boleh menyelamatkan kita daripada membuat kesilapan-kesilapan yang macam tu. Mungkin kita rasa, aku tak adalah akan kena. Awak tak tahu sebab penipuan ni akan datang dalam pelbagai cara. Pelbagai bentuk. Dia datang dalam pelbagai bentuk. Dalam cara investment, dalam cara orang, dalam bentuk suami, dalam bentuk isteri. Dia akan datang dalam pelbagai bentuk. Jadi kalau kita ada ilmu kewangan yang betul, maka insyaAllah kita boleh terselamat. Kalau tidak, awak kena melalui proses tu. Dah kena hilang 400,000, lepas tu stres gila, duit yang ada, kena jual rumah. Faham tak? Lalu, masa tu aku kena jual rumah aku lah. Kat Singapura aku ada rumah tu kena jual untuk nak bayar member-member yang aku dah janji dan sebagainya. Jadi itu menjadikan saya macam, saya rasa it's wrong. So, saya nak anda ada, right? So, saya nak awak ada ilmu yang betul, right? Okay, Waalaikumsalam. Zikir Muhammad. Zihri Muhammad. Zihir Muhammad. Okay. Alright, yes, godaan duit dia lah. Memang godaan duit, right? So kena ada ilmu yang betul. Jadi itu adalah yang ke-9, right? Yang ke-9 abang Mu nak share dengan anda semua, right? Okay, now. So, benda tu buat saya macam Allahu Akbar, macam kenapa aku tak belajar awal-awal lagi benda-benda tu. Tapi sebenarnya Allah sebab tu aku selalu percaya tau, aturan Allah tu tak pernah salah. Tak pernah salah. Apa yang Allah lalu lakukan tu memang betul lah. Cuma orang bijak ataupun orang yang Allah nak bantu, dia akan diberikan hidayah tu. Dia akan berikan. Alright, aku dah bagi ni, jadi engkau kau tahulah apa nak buat macam tu. Kan, faham tak? Jadi kita diselamatkan dengan benda-benda macam tu lah. Kalau tak, saya memang saya rasa macam wow, apalah nak jadi, betul? Alright, sekarang saya nak macam saya tak best lah warna ni. Saya nak macam warna lain sikit. Tak nak. Okay, tak nak. Alright. Alright, kejap. Aku nak macam mana tak reti lah aku. Tak apa. Alright, so itu yang berlaku lah nak cerita. Alright, so itu adalah antara 5-6 perkara yang saya go through. Dan sekarang saya nak untuk keteguhan kewangan ni, dia ada formula dia. Formula dia adalah yang saya dah tulis kat atas. Nampak? Mana ni? Ni. Nampak atas ni, get rich. Okay, saya nak bagi formula ni supaya awak boleh actually have some idea. Alright, have some idea. Dan yang nombor 9 tadi kan, nombor 9, ya Allah, ilmu kewangan. Jangan cakap tak ada duit, babe. Abang Abu ni bagi ilmu ni free, satu benda ni free, babe. Kau ikut je aku sampai ni pun dia dah bagus dah, banyak benda. Tapi saya rasa awak kena ada macam spesifik benda awak buat. Awak kena buat spesifik benda. Macam Abang Abu ni, yelah saya bagi topik hari pertama, hari kedua macam tu kan.
Tapi benda tu spesifik awak kena buat, dan buat istiqamah dalam kita buat, dan awak akan mula melihat perubahan. Sebab tu FE30 saya buat untuk anda, betul-betul, mulakan proses tu. Jangan lambatkan, mulakan proses. Sebab itu proses pertama sebelum awak nak belajar benda-benda lain. So betulkan dulu kewangan kita supaya kita lebih mantap. So itu sebab aku letak kat situ www.abangabu.com FE30 tu. Right? Okay, now sekarang apa tu formula get rich? Dia formula macam nak jadi kaya. Semua nak dengar, right? So formula nak jadi kaya ni dia macam ni. Alright? First kali G, saya nak tengok siapa yang boleh tahu apa tu. Sebab dia akronim tau. Get rich ni satu akronim yang Abang Abu buat untuk saya nak tunjukkan benda tu. Jadi saya nak anda cuba teka the first. First adalah G. Apa agak-agak G? Right, ini benda yang first kali awak kena buat. Kalau tak ada G ni, dia very susah. Nak teguh kewangan kita, kena ada G. Alright, saya nak anda juga share benda ni pada member-member lain supaya mereka juga boleh participate. Alright, participate. Alright, G. G ni apa? First, nak teguh kewangan ni, dia kena ada G. G ni apa? Come on, siapa yang boleh jawab? Siapa boleh jawab hari ni? Abang Abu cakap, alright, Abang Abu cakap, siapa yang boleh jawab? Guru, dia cakap guru. Alright, siapa yang jawab benda ni, saya nak bagi, okay, dengar, ni saya nak bagi, siapa yang boleh jawab benda ni, saya nak bagi FE30D tu secara percuma. Siapa yang jawab tu secara percuma. Alright, awak tahulah harga FE30 adalah RM97.98. Right, dia RM98, right? So untuk 3 hari tu saya dah sediakan. Jadi saya nak first siapa yang dapat dalam, ada kita ada 3 tau, dekat Abang Abu, dekat Abang Abu Mekanik Wang, dan dekat IG juga. Alright, so saya nak tahu apa tu the first dalam kita ke arah mencapai kejayaan kewangan atau keteguhan kewangan. Benda ni kena ada. Dia adalah satu sifat. Alright, okay. G, goal. Alright, akak cakap goal. Alright, siapa lagi? Guru. Oh, tak kena. Tak. Guru tu penting, tapi dalam saya punya formula tu, guru tu memang something yang memang ada. Tapi this is English word. Saya buat benda sebab get rich tu English kan. Jadi benda tu, formula tu dalam English. Alright, cuba. Come on. So siapa yang boleh teka? Kalau dia teka betul-betul, alright, saya bukan teka lah, you kena macam pakai logik sikit lah kan. Dahsyat Zihir, God dia cakap of course, tanpa God apa kan, tak ada benda yang boleh happen. Jadi saya nak bagi pada orang yang first kali dia jawab. Alright, okay, G, come on, saya nak tengok kat sini. Okay, IG ni, tak ada satu je, kakak tu je. Gigi, siapa ni? Anis Kasar, dia cakap gigi. Wah, dia gigi gigi apa tu? So G, come on. Siapa dapat $98 worth of program? It's like one whole year punya program. Like Rafida Aslam dia cakap goal. Still I'm looking for that one. Go for it. Syikin Ali cakap go for it. Apa? Grit. Gerak, action. Wah, macam-macam keluar. Alright, bagus. Teruskan. Nak tengok apa you punya, sampai tak you boleh bawa member-member you sekali, tengok ada tak dia orang boleh dapat. Sebab RM98 punya produk saya nak bagi ni untuk orang yang first kali dapat. Apa formula saya ni? Dalam formula G tu apa? G, get rich, nak kaya ni, the first is the very most important. Dia scientifically proven, spiritually proven, it's like wow, this is something very very powerful. G, come on, siapa lagi? Alright, gerak action. Muhammad Farid dia cakap gerak action, babe, dia cakap macam tu. Alright, come on. I'm looking for dekat Abang Abu, dekat profile Abang Abu pun ada yang tengok ni semua. Siti Haida, Latifah, Hamdan Razali, Noraini Hussein, Nizama, Shiki, Latifah, right, Wan Lan pun ada. Mutalib, brother Mutalib, apa khabar brother lu sama gua senyap sama. Tak ada call, tak ada WhatsApp, PKP lu terus senyap. Alright. Okay, game plan, greedy, game plan, gerak. Belum lagi, saya belum jumpa. Okay, saya tak ada masa lah nak layan korang, lama sangat nanti kau tak dapat. Alright, tak apa, kita tengok. Sebab saya tak bagi hadiah tu dekat yang first, saya tengok kalau second, third ke apa, boleh. So, the first formula. Alright, dengar, tulis benda ni. Kalau boleh ambil pen, ambil pensel, dan juga, tulis. Jadi macam Abang Abu, nampak? Aku ajar, aku tulis. Aku ajar kau, aku tulis. Kan? Aku pun sebab, that's how I learn. Alright, I learn. Every time I give, then I learn. Alright. Guarantee, Kak Nur Fariha. Gemilang, ahak pink. Gemilang dia cakap. Alright, okay.
Sebenarnya genius, Kamal Khalid. Oh, genius, dahsyat. Alright, now saya bagi tahu yang ni lepas tu kita tengok sebab saya dah nak bagi dah. Alright, G stands for get up early. Itu tip yang pertama. Alright, nak kaya, get up early. Faham ke faham? Get up early. Bangun pagi. Sesiapa yang tak boleh bangun pagi, maka susahlah dia nak tegur kewangan dia. Alright, orang yang bangun pagi, alright, sibuk sikit lah, I'll get back to you. Alright, yang tak bangun pagi dia tak boleh. So the first is all about bangun pagi. Sebelum matahari tu terbit, bangun. Alright, dan Alhamdulillah, like agama kita, dia dah mensyorkan benda ni. Sebelum matahari tu terbit, bangun. Right, that's the first. Sebab apa? Sebelum matahari tu terbit, dia ada banyak benda spiritually. Kalau kita tengok dari keagamaan, kalau kita tengok, Nabi kita pesan bangun, alright? Subuh, buat tahajud. Subuh tu kena bangun. Lepas tu cakap, solat tu lebih baik daripada tidur, kan? Kita azan. Clear tak? So, sebab ada sebab-sebab. Dan scientifically, masa itulah keadaan alam ni dalam satu vibration yang sangat best. Right? The nature, the science, the nature will in a very powerful condition. Maksudnya alam ni dalam satu keadaan yang sangat-sangat optimum untuk kita like get anything in our life. So that's the first one. Get up early. Itu ada 3 words tak Acik? Yelah G, get up early. So get up early. Itu dia punya get. Kau tak cakap pun get, tak ada orang yang cakap get. So get up early, that's the first. So biasakan kalau betul-betul nak jadi keteguhan kewangan yang luar biasa, maka get up early. Bangun pagi. That's the first one I want to share, right? So, the second one is this. Saya tulis juga, So, get up early. Alright. Second is E. So, now, what is E pula? Get up early. So, nak keteguhan kewangan, dia ada yang nombor 2 ni. E. E pula apa? E pula apa? Fika dia juga guide, Okay, guide. Fika apa dia? Energetic. Wah, energetic. Alhamdulillah, energetic. I'm looking for this thing. Get up early. Energetic. Ada yang kata exercise. Ada yang eat breakfast. Kan, macam-macam. No. Get up early is the first. Alright? But second is this. If you really want to become successful, you want to be keteguhan kewangan yang luar biasa, nombor 2 adalah tak dapat aku nak carry on ni. Ke nak teka lagi 90, aku terus sambung benda. Siapa dapat, saya akan terus. Hari ni juga dia dapat hadiah. Hari ini juga dia akan dapat. Besok dia dah start, brother. Dia dah start benda tu. Alright, progress tu. I tell you it's going to change. Sebab ada satu nama dia Riana Aisyah. Dia datang, dia tak pernah tengok Abang Bu, dia tak pernah apa, tapi dia ternampak sekali saya post FE30 dan dia sign, dia buat. Lepas sebulan lebih dia datang kelas Abang Bu sebab dia cakap dia dapat selama ni tak macam save, dia dapat save. Akhirnya hari ini dia dah lebih mencecah 50,000 dalam 1 tahun saja bersama dengan Abang Abu Nulai. Ini bukan sebab dia bukan bisnes, dia kerja. Alright? Dan dia dah letak target, walaupun tahun 2020 ni dia cakap end of this December dia going to get the first 100,000 yang kita setkan as dia punya target. So basically benda tu macam it's not like simple. Orang nampak apa ni kan, tapi that's how powerful can be if you apply every single thing and do. Excitement, I90 dia year more energetic, excitement. Siapa lagi? Guide. E, come on, E. Second is E. First, get up early. E. Nak tegur kewangan E, aku bagi tahu lah, kita takut masa nanti kan. Alright, E stands for earn more than you spend. earn. Dapat duit more than you spend. Pastikan penjanaan pendapatan awak lebih daripada perbelanjaan awak setiap bulan. So, if you want keteguhan kewangan, setiap bulan kena pastikan duit yang kita dapat daripada bisnes, daripada like whatever as pendapatan kita, mesti lebih daripada perbelanjaan. Kalau awak boleh consistently benda tu, awak punya kewangan tu memang teguh. Sebab ramai orang kenapa tak teguh? Sebab dia punya perbelanjaan lebih daripada income. So, income dia 1,000, belanja 1,500. Macam mana dia boleh teguh, betul tak? Tapi kalau income dia 1,500, dia belanja 1,000. Yes, dia ada 500. Nampak? So, itu yang saya maksudkan. So, kalau anda nak mencapai kejayaan keteguhan kewangan, setiap bulan, consistently awak kena pastikan pendapatan awak ni melebihi perbelanjaan. Then you are in the right track.
then you are in the right track. Kalau tak, you are not in the right track. Clear? Hello? Boleh ke boleh? So that's E. That's E, alright? So then the T, alright? Sebab saya nak tengok jam kan, takut kita terlambat ke apa kan. Saya patutnya letak jam kat sini. Kenapa aku tak letak jam nampak saya terus buat. Nampak tu. Yes, kita letak jam supaya kita tak melebihi masa. Nampak? Nampak abang Abu sekarang macam-macam boleh buat. Letak sini lah. Okay, nampak So, apa yang abang Abu maksudkan? So, you nak kena, kata orang tu, earn more than you spend. It's not kata orang, memang you kena earn more than you spend. Clear? So, this is something that you need to understand. Alright, so that's E. And then the T. Apa tu T? Tanya lagi. T, come on, T. Anybody? $98 worth of FE30D. Alright, it's going to be like amazing program yang online. Actually online program, but it's like going to be amazing. Alright, train yourself. Kak Asna, train yourself in apa Kak Asna? Alright, Kak Asna ni dia actually lah jadi adik-beradik adik-beradik. Okay, train yourself what? T for target, Fida. T for target. Train yourself what? Train yourself apa? You nak train apa? Kan nak train golf. Nak train apa? Kan nak keteguhan kewangan, you kena train. Memang betul, tapi I tak cukup. Think positive. Akhirnya dia cakap think positive. Very good question, very good answer. But dalam proses tu memang bila you nak buat get rich dia memang kena positif, right? So sebelum you nak get rich, you kena positif. Very good point. But in my formula, that is not included dekat sini. Sebab I believe you, in order to keteguhan kewangan, positif saja tak cukup. When you positive is good, but it's not enough to become successful. So you kena ada benda yang abang listkan kat situ. So T stands for something very powerful. T, because a lot of people yang buat teguh kewangan sebab dia ada T ni. Apa tu T? Come on. Siapa jawab dia akan dapat. Train yourself tu dah cantik. Alright, train yourself. But okay, saya teruskan right, sebab kita nak lambat. Nampak jam tu berjalan dengan cepat sangat. Tengok ni jam. Mana jam? Ni jam. Mana? Ni jam, nampak 9:51 dah. Alright, okay now. Train to manage your financial position. Kak dahsyat tapi bukan itu jawapan dia. But good try Kak Fariha. Alright, so this is one financial skill. One financial skill valuable. Dia macam ni. Alright, so apa maksud dia Kak ni cakap kan? Thrifty. Dia cakap thrifty. Alhamdulillah thrifty. Okay, good points. Saya tak cakap total control. Cewa, total control, babe. Very good. So T stands for, if you want keteguhan kewangan, right? Mana ni? Keteguhan kewangan macam ni. First, you need to train yourself one financially valuable skill. Maksudnya, anda sekarang tak boleh, contohnya awak punya pendapatan macam ini dan perbelanjaan macam ini, awak sekarang dah kena ada skill yang boleh menjana duit. Walaupun kita bekerja, kita masih ada skill yang boleh menjana duit. Contohnya macam Mutalib ni kan. Mutalib ni yang kau tengok dia jawab tu. Dia ni kerja, dia memang kerja. Tapi dia juga ada skill. Skill dia apa? Skill design. Dia boleh design, dia boleh whatever. Dia boleh design and come out this. So benda tu adalah satu skill yang sebenarnya boleh menjana duit. Kan? So dia boleh offer service ni, siapa nak buat design, kasih aku $50, $100, $200, right? So that extra. So you need to learn one skill yang you can actually have to give money. Right? Itu adalah keteguhan kewangan. Kita tak boleh just mengharapkan duit daripada pekerjaan kita saja. Right? Mungkin pekerjaan kita macam hari ni kan dah jadi apa. So kalau kita ada skill, kita can still survive. Right? Jadi cari, train a skill. You must train one that is financially valuable. Right, dia mesti value financially tau. Maksud boleh menulis, boleh melukis, boleh bercakap, boleh buat selling, whatever. No, you need to learn one skill. At least a skill. If you look at orang-orang kaya ni kan, tengok orang-orang kaya ni, diorang ni biasanya ada satu lagi skill daripada apa yang dia buat. Dia ada skill. Kita boleh tengok saja. Alright? So benda tu. So macam si Mutalib tu ada benda tu. Kan? Dia memang boleh buat duit dengan skill yang dia ada. Alright, so that's T. Alamak, kesian dengan korang. Aku nak bagi hadiah pun tak boleh. Semua macam tak dapat benda tu. Right? Okay now. So that is T. Alright, sebab kita dah 9.54 sekarang. Saya teruskan juga. Lepas tu kita ada R. R pula apa? So dalam formula kita nak keteguhan kewangan ni.
So first get up early. Lepas tu you have to earn more than you spend every month. And then train one financially valuable skill. Mula melatih diri anda untuk ada skill, satu skill yang boleh menjana duit. Alright? Yes, that's right, Kak Fariha. That's correct. So train yourself with skills that can generate income. Clear tak? Kena ada. Orang-orang kaya ni dia macam tu. Dia ada je skill yang actually boleh buat duit. Clear? So itu adalah R stands for resource network. Okay, Kak Asna dah ada sebab dia dah datang ke laku kan. So dia dah ada resource network. Maksudnya apa? Nak jadi kaya, awak kena ada satu rangkaian yang bersumber. Maksudnya rangkaian kenalan yang ada idea, yang ada duit, ada like contacts. So dia bukan kita kenalan ramai tapi semua memang tak guna punya. Kita tak nak dalam hidup kita kenalan banyak yang tak guna. Buat apa, babe? So kalau kita nak kaya keteguhan kewangan, kita kena ada kenalan yang berguna. Maksud berguna ni, mereka boleh jadi kita punya sumber. Mungkin kita tak ada idea, kita ada member yang boleh bagi idea. Kita tak ada duit, kita boleh actually like gunakan some kolaborasi dengan member yang ada duit. Mungkin kita ada peluang, duit tak ada. Mungkin kita ada skill tapi kita tak ada duit. Clear tak? So kita perlu kita kena ada satu rangkaian yang bersumber. Itu sangat-sangat penting. Sebab si Mutalib ni lah yang sebenarnya, bila saya dengan dia duduk, kalau sekarang awak tengok mekanik wang kan, baju mekanik saya, like whatever all this kan, sebenarnya idea tu datang daripada Mutalib masa kita duduk satu kedai Cina, minum kopi tengah malam 11 lebih kan, masa tu idea tu datang. Clear tak? Jadi you need to have resourceful people, right? So that you can actually generate idea, you can got some opportunity, ada yang member bawa peluang dan sebagainya. Jadi tambahkan resource network kita. Alright, sentiasa kena ada resource network. Sebab benda tu penting sangat. Alright, so you kena ada resource network sebab you boleh nampak everything. Clear tak? Benda tu nampak very simple. Alright, so jangan kita macam abaikan. Sebab Allah ni, saya cakap Allah bagi rezeki menerusi manusia. Allah tak pernah bagi rezeki menerusi anjing. Pernah tak dah tengok anjing datang dia kasih kau duit? Ada? Tak ada. Kan? Kucing ada tak dia datang buat duit? Tak ada. Beruk? Tak ada. Lembu, kambing? Tak ada. Lembu, kambing kau sembelih kau makan. Dia tak bagi duit. Tapi Allah menyalurkan rezeki menerusi manusia. Sebab tu kita kena ada hubungan dengan manusia ni dijaga. Right? Hubungan dengan manusia ni kita kena jaga. Sebab itulah salah satu sumber yang Allah salurkan rezeki. Right? You kena ada salurkan, benda tu sangat penting. Sebab inilah yang saya cakap agama ataupun akhirat. Alright? So kita cari duit tapi kita tak jaga. So bila kita tak jaga silaturahim tu, kita tak jaga, maka kita punya sumber rezeki tu tersumbat. Tersumbat. Bukan kita tak ada rezeki ada tapi tersumbat. Sebab kita tak jaga. Alright, kita tak jaga hubungan dengan manusia. So sebab tu resource network ni kita kena sentiasa kembangkan, bersihkan. Clear tak? Benda tu sangat-sangat penting. So dialah yang akan bagi kita rezeki yang kita tak sangka. Macam mana Allah bagi rezeki yang tak sangka? Pernah tak awak dulu kan dapat something, Lily dapat. Macam mana? Dia jatuh ke? Dia jatuh daripada bulan. Kau duduk je, lepas tu bulan pun jatuh, kau dapat duit. Ada macam tu? Tak ada. Rezeki tu datang mesti daripada manusia. Ada somebody yang bagi tahu ke, somebody yang datang bagi peluang ke, mesti. Kan tak pernah dia datang dalam bentuk alih-alih ada jin bawa. Lalu akulah jin rezeki nak ambil rezeki kau. Tak ada. Dia mesti datang menerusi manusia. Jadi sebab tu awak kena faham apa yang Abang Bu cakap. Right, itulah yang saya namakan ilmu wang dunia akhirat. Kan sambil kita cerita pasal dunia, kita kena faham lagi mantap adalah yang akhirat. Sebab tu you kena jaga benda tu. Alright, sentiasa ingat benda tu, resource network. Alright? Dan apa tu I? Sebelum saya nak habis kan, sebab kalau tak kita tak sambung. Besok je lah kita sambung kan. Mungkin I, C dan H besok aku sambung lah. Boleh? Besok aku sambung the last. Is that okay? So tak ada orang yang menang hadiah. Okay, saya nak tengok. Saya nak bagi hadiah kepada yang share paling banyak. Siapa yang share paling banyak, saya nak tengok, saya nak bagi hadiah ni. Sebab memang dalam mood nak bagi. Sebab ustaz saya cakap, kalau kau dah niat nak bagi. Jangan nanti kau nanti simpan whatever, nanti hati aku berubah. Jadi aku tadi niat nak bagi. Aku nak bagi yang dekat G tadi. Tapi tak ada orang yang mantap. Semua ni tak tahulah bulan puasa semua tak makan ke apa. Jadi saya nak bagi juga.
Tapi saya nak tengok siapa yang paling banyak share. Right, dia kena jujur lah. Sebab aku akan check sebelum aku nak bagi tu, takkan aku tak check. Kan aku akan check siapa yang share paling banyak. Dia cakap besok abang nolak ataupun share ni lah. Sebab apa ni, hari ni saya akan berada dekat AKPK ni. Alright, AKPK ni saya tutup. Alright, this is AKPK today. So saya akan ada kat AKPK untuk satu program. Share banyak-banyak. Siapa share siapa share fight, siapa share banyak, dan siapa komen banyak, saya akan pilih lah. Saya nak bagi suka hati aku lah. Nanti mungkin aku nak pilih 2 orang, aku bagi. Aku tengok semua semangat, aku bagi semua. Aku ni gila, right? Kadang-kadang aku akan buat benda-benda yang orang cakap gila lah Abang Abu ni, but that's me. Alright, tapi dalam buat kebaikan is okay. Alright, betul ke betul? Intention, ciwa. Tak ada dah Kak, besok. Tak ada ni, hari dah habis dah. Maaf tanya ya, hari ni KPK ganti kelas petang ni. Ya betul, hari ni tak ada kelas. Untuk kita yang dah masuk kelas Abang Abu, hari ni tak ada kelas. Esok kita punya kelas. Tapi you kena datang juga AKPK. You kena datang kelas AKPK. Tengok siapa Abang Abu. Dia jawab, Abang Abu. Tulis komen, Abang Abu best. Tulis macam tu. Siapa yang tulis macam tu, nanti aku sumpah dia jadi kayu. Okay now. So, sekarang apa yang Abang Abu nak bagi adalah ni satu benda, dan satu lagi bagi anda yang semalam saya cerita pasal alright, yes, benda ni betul. Alright, this is something that I'm having also. Kalau tengok kat sini ni. Okay ni. Alright, webinar 5 hari bulan 5. Alright, 5 hari bulan 5, bina kad kredit sendiri, babe. Macam mana nak bina kad kredit sendiri? Alright, webinar dia webinar bukan aku nak cerita semua, dia preview dia. Macam mana, sebab nak bina kad tu dia kena go through dalam 2 jam punya program. Ini saya nak bagi tahu awak nak tak bina. So saya bagi some idea. Alright, lepas tu siapa nak, you boleh just join my master class. Alright, yang ni kita bagi percuma. Alright, so awak ambil dekat mana? Macam mana nak join, betul? Macam mana nak join kejap aku tengok ada tak benda yang aku. Yes, ni dia, nampak tu? Aku dah letak kat bawah. Dah masuk tak? Yes, dekat kat sini tak boleh lah, dekat yang Abang Abu tak boleh pergi. Abang Abu mekanik wang tu, nampak? Dekat situ register terus webinar tu. Alright, so it's going to be like very saya akan bagi tahu macam mana orang buat credit card sendiri ni. So itulah yang akan Abang Abu sampaikan pada berapa hari bulan tu? 5 hari bulan. 10.30 sampai 11 lebih lah, 11.30 macam tu. Alright, jadi kalau anda nak bina kredit card, semalam kita cerita, betul? Semalam kan Abang Abu cerita kan, salah satu skill orang kaya ni, dia buat kredit card dia sendiri dan dia manipulasi semua kebaikan kredit card. Sebab tu dia kaya. Right? Jadi siapa yang nak, insya-Allah. Alright, Anik, saya share banyak grup. Okey, Anik okey, nanti saya check. Kalau Anik lah yang dapat, saya akan umumkan esok. Tapi hadiah awak akan dapat hari ni, tapi saya akan umumkan esok. Alright, so ini jadi jangan terlupa untuk join webinar tu. Alright, dan jangan lupa untuk datang yang ni. Alright, so datang yang ni 3.30 sebab dia anjurkan oleh AKPK. Oleh AKPK anjurkan saya dijemput untuk jadi penceramah kat sana, insyaAllah. Jadi saya akan berada pukul 3.30 sampai 4.30 dengan title comeback. How to do a comeback dalam keadaan kewangan kita ni. Mungkin kita ni ada yang terjatuh, ada yang tersungkur, ada yang dalam keadaan teruk dan sebagainya. Macam mana nak buat comeback? What are the formula of coming back? So saya akan gunakan satu akronim juga. Abang Abu nak main banyak akronim. So akronim juga, dan alright, you going to listen and you know going to the strategy macam mana buat comeback. Walaupun dalam keadaan kita yang teruk, macam mana nak buat comeback. So itu yang saya akan actually give. Alright, nampaknya dekat IG ni dah habis dah habis dah. Aku pun tak tahu lah, IG ni saya banyak buat silap lah, takut diorang marah. Okay, so itu sajalah yang Abang Abu nak sampaikan pada hari ini. Saya rasa kita belajar banyak, betul ke betul? Alright, betul ke betul? Ramai yang dah belajar banyak betul daripada Abang Abu. Alright, kalau dah belajar, komen. Alright, dan saya nak juga awak buat satu untuk Abang Abu. Buat satu untuk mendapat pahala sama-sama. Awak pun dapat pahala insya-Allah dan saya pun dapat pahala insya-Allah. So saya nak awak just tulis satu benda yang awak belajar.
apa satu atau dua benda yang belajar, dan awak just tekan watch party dekat awak punya timeline, watch party ataupun share. Clear tak? Tulis apa yang saya belajar daripada Abang Abu. Tapi kat situ kena tulis apa yang saya belajar daripada Abang Abu yang handsome. Kat situ siapa yang letak handsome, dia akan dapat some doa. Gurau. No, what I'm trying to say is like, share this. Pasti ada kebaikan kat situ, insyaAllah. Alright? So itu sajalah yang Abang Abu nak sampaikan pada hari ni. Okay, Anik. Alright, Anik, saya insyaAllah saya akan see whether you are the right person, you ke yang dapat benda tu, right? So saya akan check benda tu dan saya akan bagi hadiah, alright? Bernilai RM98 Malaysia. Alright? So itu sajalah kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi jangan lupa 3.30 kita ada live, dan malam setiap 9 malam saya juga ada live, right? Dan setiap pagi jangan lupa, setiap pagi 9 hingga 10 di Facebook Abang Abu ni anda akan dapat ilmu wang dunia akhirat. Alright? So itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih, dan saya nak tepuk kepada semua yang datang. Saya nak berikan satu tepukan yang luar biasa kepada semua. Alright, kita juga ada DJ dan dia datang. Alright, kita tepuk lagi sekali kepada semua yang hadir hari ini. Alright, kita tepuk dan mula amalkan benda yang Abang Abu dah cerita dengan anda semua. InsyaAllah kita akan bertemu sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best